Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari yang berbahagia ini, dapat sama-sama kita berada di rumah Allah ini dan dapat berada dalam suatu majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan jemaah yang dirahmati Allah, sementara menunggu kedatangan masuknya waktu solat Jumaat, kita adakan tazkirah ringkas. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Dan tuan-tuan, kalau ada sebarang persoalan, boleh kemukakan soalan kepada saya, sama ada secara lisan ataupun secara bertulis. InsyaAllah saya akan cuba menjawab soalan yang dikemukakan. Baik, kuliah Jumaat pada hari ini saya nak menyambung pembincangan yang lepas, di mana dalam tazkirah Jumaat saya yang terakhir yang lepas, saya ada mengulas berkaitan dengan isu ceramah seorang ustaz yang mempertikaikan zikir Allah Allah, yang mengatakan kalau ikut ulama tak selesai masalah, ikut Quran baru selesai masalah. Jadi saya dah ulas pada kuliah yang lepas berkaitan dengan kenyataan ikut ulama tak selesai masalah, dah ulas. Hari ini saya nak baca fatwa ulama yang berkaitan dengan zikir Allah Allah. Benarkah pendapat yang mengatakan zikir Allah 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 ni tak berguna, tak ada dalam agama, bid'ah dan seumpamanya? Jadi depan saya ni ada fatwa. Depan saya ni fatwa yang pertama, fatwa daripada Darul Ifta Misriyah, satu-satu institusi rasmi yang mengeluarkan fatwa daripada Universiti Azhar Mesir. Yang kedua ni satu ulasan ilmiah, satu kajian ilmiah dirasah fiqhiyah muqaranah, kajian pembandingan mazhab yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah bin Saleh Qudaish Al-Yafi'i. Suatu kajian yang cukup baik, cukup mendalam berkaitan dengan zikir Allah Allah, yang melibatkan empat mazhab, semua pandangan ulama, mengambil kira semua pandangan ulama tentang zikir Allah Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mulakan dengan beberapa poin penting daripada kajian ilmiah Syekh Abdul Fattah bin Saleh Qudaish Al-Yafi'i dulu. Kemudian saya akan baca fatwa daripada Darul Ifta Misriyah daripada Universiti Azhar Mesir. Baik, yang pertama kata Syekh, ikhtalafa fi mashru'iyyati dzikri bismil mufrad ala qaulain. Kata Syekh Abdul Fattah, dia sebut sebenarnya memang ulama berbeza pandangan tentang zikir Allah Allah ni, atau disebut sebagai zikir dengan isim mufrad, isim mufrad, isim satu kalimah, Allah Allah, satu perkataan. Ada dua pandangan. Ada dua pandangan ulama tentang zikir Allah Allah. Di mana kata Syekh, pandangan ulama, pandangan yang pertama, pandangan jumhur ulama, anna dhalika masyru'un wa bidzalika qala al-katsiru min al-a'immah. Pendapat yang pertama mengatakan zikir Allah Allah ini memang zikir yang ada dalam syariat. Memang zikir yang ada dalam syariat, malahan dia antara zikir yang terbaik. Dan ini pandangan kebanyakan ulama, pandangan majoriti ulama, adanya zikir Allah Allah Allah. Ini pandangan kebanyakan ulama, jumhur ulama. Antara ulama yang mengatakan ada zikir Allah Allah ni, sebagai contoh, yang pertama Al-Junaid, seorang ulama besar dalam bidang ilmu tasawuf. Al-Junaid, Asy-Syibli, Abu Yazid Al-Bastami, An-Nuri, Al-Jailani. Al-Jailani Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama besar. Az-Zubaydi pun ulama besar.
As-Sajzi, Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Yang kita Ihya Ulumuddin panjang lebar disebut tentang ni. Imam Al-Ghazali sendiri mengatakan zikir Allah ni zikir terbaik. Ar-Razi, Imam besar Ar-Razi, ulama besar Ar-Razi. Al-Ghannati, Al-Musi, Ibnu Ajibah, Ibnu Amir Al-Hajj, Al-Khadimi, Zakari Al-Ansari. Zakari Al-Ansari Syekhul Islam, ulama besar dalam mazhab Syafi'i kita. Dia ada kitab yang Fathul Wahhab, kitab dia, dan lain-lain kitab lagi lah. Ibnu Hajar Al-Haytami pun ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Al-Ramli, Al-Manawi, Ad-Dumyati. Ad-Dumyati ni ada kitab dia. Kitab dia kitab I'anah Talibin. 4 jilid saya ada kitab ni. Ibnu Abidin dan lain-lain mereka. Dan inilah pandangan imam-imam ulama besar dalam bidang tasawuf. Malahan sebahagian mereka mengatakan ia termasuk di antara zikir yang afdal. Ini pandangan jumhur ulama. Baik, pandangan yang kedua mengatakan zikir Allah ni tak ada dalam syariat. Ini pandangan sebahagian kecil ulama. Itu pandangan Ibn Taymiyah dan juga muridnya Ibn Qayyim. Al-Iz bin Abdul Salam pada awalnya dia kata tak ada. Zikir Allah tak ada. Kemudian dia tarik balik. Dia mengatakan ada zikir Allah. Tuan-tuan, kalau kita lihat kepada perbezaan ulama ni, kita dapat lihat ulama yang mengatakan zikir Allah tu ada, itu pandangan jumhur ulama yang tak boleh tolak. Pasal ada orang yang menolak ni pandangannya. Ada seorang ustaz konon-kononnya pakar hadis pun tolak. Walhal ulama-ulama yang bicara ulama yang lebih mahal daripada pakar hadis lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antara dalil jumhur ulama yang mengatakan adanya zikir Allah ni ialah yang pertama daripada ayat Al-Quran, ayat yang menyebut Al-Qurisma Rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Banyak tuan-tuan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan zikir ni. Antaranya ayat Quran, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir kepada Allah. Yazkurun ni terjemah berzikir boleh, terjemah sebut boleh, ingat boleh. Orang yang sebut Allah, orang yang ingat Allah, orang yang berzikir kepada Allah ketika qiyam, duduk, ketika baring, Allah puji, Allah memuji orang-orang yang berzikir kepada Allah. Cuma orang yang tolak kata itu berzikir bukan sebut Allah. Okey, kalau begitu ulasan kamu, bagaimana pula dengan ayat Al-Quran yang menyebut wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu. Sebut nama, isma nama. Kata Syekh Abu Fattah, bila kita kata sebut namamu, nama awak apa? Nah, idza qila laka uzkur isma fulan. Apabila dikatakan kepada kamu cuba sebut nama si fulan, kita akan sebut Muhammad, Mina, Fatimah. Maka begitu juga halnya bila Quran kata wazkur, sebutlah isma nama rabbik, Tuhanmu. Apa nama Tuhan kita? Allah. Allah. Sebutan Allah ni kita tersebut nama Tuhan yang diperintahkan oleh Al-Quran sendiri. Sebutlah nama Tuhan. Banyak ayat Quran yang menyebut sebut nama Tuhanmu. Contoh ayat pertama, wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan ayat yang lain, wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah nama Tuhanmu pagi dan juga petang. Sebab tu Syekh Ali Jumaah, mufti negara Mesir, dia pakai ayat ni. Ni hujah yang kuat adanya zikir Allah. Pasal Tuhan sebut nama Tuhanmu. Tuhan kita nama Allah. Baik. Dalam ayat yang lain, wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang menghalang orang lain daripada masjid Allah untuk disebut namanya, nama Tuhan. Nama Tuhan siapa? Allah. Baik, dalam ayat yang lain, fi buyutin aznallahu an turfa'a wa yuzkaru fiha fi hasmuh. Di masjid itulah Allah izinkan untuk disebut, diangkatkan dan disebut nama pada masjid itu namanya. Nama Allah, nama Tuhan siapa? Allah juga. Wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan mereka menyebut nama Allah pada hari-hari tertentu.
nama-nama Allah, nama Allah. Tuan-tuan, ayat Quran cukup jelas perintah menyebut nama Tuhan. Yang nama Tuhan kita Allah. Baik, kata Syekh Said Hawa, ulama besar tuan-tuan. Syekh Said Hawa dia sebut, dia kata dalam kitabnya Tarbiyatun Ruhiyah muka surat 246, kata Syekh Said Hawa, man qala Allah faqad dzakara Allah azza wa jalla, sesiapa yang menyebut Allah maka sesungguhnya dia telah menyebut Allah, dia telah mengingati Allah. Wa haqqaqal amra qani, dia telah melaksanakan perintah Al-Quran yang menyebut wadhkurisma rabbik, sebutlah nama Tuhanmu. Kita duduk saja Allah, Allah, Allah. Dan hatilah kan, hati ke lidah ke, duduk saja. Kita telah melaksanakan perintah Tuhan, sebutlah nama Tuhanmu Allah, Allah. Baik, tuan-tuan, masa tak mengizinkan saya cuba nekaskan ya. Saya tak ambil semua hujah ni, saya ambil sebahagian lah. Hujah banyak line ni tuan-tuan, nak baca tak habis lah. Kita ada masa sikit singkat saja. Saya petik hujah-hujah, sebahagian hujah saja. Yang kedua, hujah daripada hadis Nabi, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sabda Nabi daripada Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih Imam Muslim ya, taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Lafaz hadis disebut Allah, Allah dua kali. Lafaz hadis. Tidak akan berlaku kiamat sehingga tidak ada lagi di bumi ini orang yang menyebut Allah, Allah. Bukankah ini satu nas daripada hadis Nabi tentang adanya zikir Allah, Allah? Ya. Mari Wahabi dia pusing. Dia kata masuk hadis ni tak ada orang yang menyembah Allah. Betul lah tu, tapi nak menafikan ada zikir Allah tak boleh. Nak menafikan zahir ni. Dia mentakwilkan hadis ni dengan takwilan maksud hadis ni tak akan berlaku kiamat, melainkan tak ada lagi orang yang menyembah Allah. Takwilan tu benar, tetapi untuk menolak zahir nas tu salah. Kerana kata ulama, banyak lafaz-lafaz hadis yang seperti ini, riwayat yang lain semua menyebut Allah, Allah. Belaka. Bukan satu turut, banyak turut. Tak ada yang lafaz hadis yang menyebutkan tak akan berlaku kiamat sehingga Allah tak disembah lagi. Tak ada. Yang adanya disebutkan Allah, Allah, banyak turut, banyak riwayat. Antaranya riwayat yang lain hadis dalam Mustadrak Imam Al-Hakim daripada hadis Ibn Mas'ud daripada Abdullah radhiyallahu anhu, katanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah tak akan berlaku kiamat sehingga tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, Allah di muka bumi. Ini riwayat yang lain pun menyebut perkataan Allah, Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Anas dalam kitab Jassas fi Ahkamil Quran jilid yang kelima muka surat 380, membawa Imam Jassas membawa satu hadis Nabi, riwayat satu hadis Nabi. Sabda Nabi, man ra'a syai'an a'jabahu faqala Allah, Allah, la quwwata illa billah lam yadurruhu syai'. Sesiapa yang melihat sesuatu yang mengagumkan dia, lalu dia berkata Allah, Allah, la quwwata illa billah, tiada kekuatan mereka Allah punya. Siapa kata macam tu, la yadurruhu syai', dia tak akan dimudaratkan oleh sesuatu. Ada tak zikir Allah, Allah? Ni baik hadis ni, banyak hadis ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebut sikit beberapa pandang ulama kata-kata ulama tentang zikir Allah, Allah. Tuan-tuan boleh dengar. Tadi kita dah dengar daripada sumber Quran dan hadis. Apa pula kata ulama? Baik. Dalam Imam Az-Zubaidi pengarang kitab Sahibul Jam' Baina Sahihain, disebut dalam kitab Sairun Nubala, disebut
Qala Ibnu Asakir, kata Ibnu Asakir, qala waladuhu Ismail, kata anaknya Ismail, kan abi fi kulli yaumin, bapaku setiap hari setiap malam masa dia sakit tak ada ucapan lain melainkan dia ucap dia ucap Allah 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 lebih kurang 15 alah, lebih kurang 15,000 kali sehari dia baca apa namanya tu zikir Allah Allah sampai dia sembuh. Ni nak ceritanya ulama besar tuan-tuan mengamalkan zikir Allah Allah. Baik, dalam satu yang lain perkataan daripada Imam Al-Ghazali pun ada panjang, baca pendek je. Imam Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani dan juga Imam Ad-Dumyati dalam kitab Hasyiah I'anah Talibin oleh Imam Ad-Dumyati muka pertama muka 10, qala Sayyidi Abdul Qadir, kata Sayyidi Abdul Qadir guru saya Abdul Qadir Al-Jailani, Allah huwal ismul azam, Allah adalah nama yang agung. Innama yustajabu laka idza qulta, Allah Ta'ala akan menyahut bila kamu kata Allah, Allah akan sahut ucapan kamu dengan syarat walaysa fi qalbika ghairuh, dalam hati kamu tak ada hak lain melainkan Allah saja. Sebut Allah, hati kita Allah saja. Allah sahut, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Baik, walihadzal ismu khawas wa ajaib, minha anna man dawama alaihi fi khulwah mujarradan bi an yaqul Allah Allah hatta yaghliba alaihi minhu hala syahada ajaibal malakut. Keistimewaan nama Allah Allah ni, siapa yang sentiasa berzikir Allah Allah tak berhenti, nafas dia pun Allah, dia bernafas Allah Allah, dia akan dapat menyaksikan kehebatan malakut ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa kata ni? Syekh Abdul Qadir Jailani kata. Ulama besar tuan-tuan. Mari Wahabi sesat bid'ah, masya-Allah. Kan? Qala Razi, kata Imam Razi dalam kitabnya Ajaibul Quran. Imam Razi ni tuan-tuan kitab ulama tafsir terkenal. Kata Imam Razi disebut ikhtalafal muhaqqiquna fi zalika, ulama-ulama berbeza pandangan tentang isu berzikir dengan ismul mufrad, dengan satu perkataan Allah Allah ni. Ulama berbeza pandangan. Faqala al-akthar, kata kebanyakan ulama, yakunul ibtida'u bila ilaha illallah, hendaklah dia memulakan zikir dengan la ilaha illallah la ilaha illallah, wal intihau bi Allah Allah, dan akhirnya dengan zikir terakhir Allah Allah Allah. Ni pandangan kebanyakan ulama. Baik, wa minhum man wazaba fil ibtida' wal intihad, ada di kalangan ulama yang berzikir sama ada pada awalnya pada akhirnya dia tetap dengan la ilaha illallah la ilaha illallah. Hak banyaknya, hak kebanyakan ulama tasawuf ni bila zikir mula dengan la ilaha illallah, penghujung dia Allah 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 Allah. Habis tu kita nak kata zikir Allah tak ada, macam mana? Kan Nabi sendiri memperakui dan hadis yang muttafaq alaih disepakati Imam Bukhari, Imam Muslim, ijtihad hakim, bila ulama mujtahid, hakim yang mujtahid berijtihad, syarat dia berijtihad, syarat dia ulama tadi bertaraf mujtahid, bila berijtihad kena dengan kehendak Allah, dia mendapat 2 pahala. Bila dia berijtihad tersalah dengan kehendak Allah, dia tetap mendapat 1 pahala. Ulama yang saya sebut ni semua ulama mujtahid, bukan cak ayam macam saya ustaz cak ayam je, bukan ulama. Yang kita sebut ni tuan-tuan, ulama mujtahid yang Nabi sendiri memperakui ijtihad mereka. Nak kata mereka sesat, yang kata sesat tu ya sesat. Baik. Kemudian panjang. Kata Imam Abu Abbas Al-Mursi, ni antara ulama besar dalam bidang ilmu tasawuf ni. Liyakun zikraka Allah Allah, fa inna hadzal isma sultan asma wa lahu basatun wa thamara, fa basatuhul ilm wa thamaratuhun nur, fa yanbaghi al-iktharu min zikrih litadammunihi jami'i ma fi la ilaha illallah min aqaidi wal ulum wal adabi wal haqa'iq. Kata Abu Abbas Al-Mursi, ulama besar ni tuan, dia sebut hendaklah ada dalam zikir-zikirmu zikir Allah Allah Allah. Kerana sesungguhnya
Allah ni suatu nama Sultan Asma, Sultan segala nama. Dan dia mempunyai keistimewaan dan kelebihan. Antaranya ilmu. Allah kurniakan ilmu. Dan cahaya. Cahaya ilmu makrifat lah. Maka sayugia kamu memperbanyakkan zikir dengan zikir Allah, 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 kata Imam Abu Abbas Al-Mursi. Kerana zikir Allah, Allah yang terkandung di dalamnya apa yang terkandung dalam la ilaha illallah, daripada akidahnya, ilmunya, adabnya, ilmu hakikat dan lain-lain. Apa tak tuan? Baik. Kata Imam Ibn Atha'illah Al-Askandari, ni pun ulama besar dalam bidang tasawuf. Imam Ibn Atha'illah Al-Askandari. Kalau orang yang belajar tasawuf, nama ni nama yang paling antara nama yang masyhur ni. Kitab dia kitab hikam. Baik, qala fil Miftahul Falah, kata Imam Ibn Atha', dia sebut dalam kitab Miftahul Falah muka surat 35, minhum man ikhtara la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fil ibtida' wal intiha. Di kalangan ulama ada yang memilih zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada permulaan dan perakhiran. Wa minhum, ada di kalangan ulama tasawuf ni, ulama man ikhtara, orang yang memilih zikir la ilaha illallah fil ibtida' pada permulaan zikir, wa fil intihad, dan pada penghujung zikir dia ringkaskan kepada Allah, 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 wa humul aktsaru. Dan inilah pendapat yang paling banyak ulama, pendapat kebanyakan ulama, iaitu di penghujung zikir Allah, Allah, Allah. Dan ada di antara mereka terus sebut Allah, Allah, Allah. Siapa kata ni? Ulama besar, tuan-tuan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak pandangan ulama, saya nak bacalah, cukuplah dulu. Kan, cukup dulu setakat tu. Cuma ulama yang mengatakan tak ada zikir Allah, Allah, siapa dia? Ibn Taymiyah dan muridnya Ibn Qayyim. Apa hujah dia? Hujah dia kerana tak ada hadis. Dia kata dia, sebab tak ada hadis adanya zikir Allah, Allah. Yang kedua, hujah yang kedua, dia kata sebab zikir Allah ni isim mufrad, satu perkataan. Bila satu perkataan tak ada makna. Nak ada makna mesti ayat. Saya makan, faham. Kalau makan tak faham, contoh dia kata. Baik, Syekh Abdul Fattah jawab, Azhar pun jawab. Saya nak combine kedua-dua jawapan ni, nak lekaskan masa. Jawapan yang pertama, kata Syekh Abdul Fattah, dia kata kalau bohong, tak hadis dia baca hadis. Ada banyak hadis yang kita baca hadis. Baik, kalaulah ditakdirkan tak ada hadis, kalau takdir hadis ada, kita dah baca tadi. Katakanlah tak ada hadis, boleh tak boleh zikir Allah, Allah? Kalaupun tak ada hadis, fatwa Syekh Abdul Fattah sebut, fatwa Azhar pun sebut, dia kata tak, Nabi tak buat sesuatu perkara bukan menunjukkan perkara itu haram. Tarkun Nabi tinggal bukan bermakna benda itu haram. Sumber hukum ini, kata Azhar, sumber yang disepakati Quran, hadis, ijma', qiyas. Ada sumber-sumber yang lain yang menjadi ulama, istihsam, istishab, masalih mursalah, amalu ahli Madinah, qaulu sahabi. Ni sumber-sumber yang lain yang menjadi khilaf ulama. Tak ada satu pun sumber hukum tarkun Nabi tak buat haram, tak ada. Ini dicipta oleh golongan Wahabi, bukan sumber yang diterima oleh ulama. Nabi tak buat tak bermakna benda tu haram. Kalau Nabi tak buat haram, sahabat-sahabat Nabi semua buat kerja haram belaka. Sebab banyak perkara hak Nabi tak buat, sahabat buat. Faham tak? Dan kata Azhar, fatwa Azhar menyebut, nak mengadakan zikir hak baru bukan daripada Nabi, hukumnya harus selagi tidak bercanggah dengan zikir yang maksud. Mana hujahnya? Hujahnya hadis sahih Imam Bukhari, Imam Bukhari, Imam Ahmad, sahih. Satu kali sahabat Nabi yang bernama Rifa'ah bin Rafi' Az-Zalqi radhiyallahu anhu kata dia, satu kali sahabat meriwayatkan hadis Nabi, kunna yawman nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma rafa'a ra'sahu min raka'ah qala sami'a Allahu liman hamidah, qala rajulun wara'ah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hadis Imam Bukhari menyebut, kata Rifa'ah, satu kali kami sembahyang belakang Nabi.
Bila Nabi angkat kepala daripada rukuk, Nabi katalah sami Allahu liman hamidah. Nabi kata, tiba-tiba ada seorang lelaki hak sembahyang belakang Nabi, dia jawab, dia berkata kuat, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nabi tak pernah ajar ni. Nabi tak pernah ajar dia buat zikir baru. Baik. Falamman sarafa, bila habis sembahyang, Nabi pun paling. Manil mutakallim, siapa tadi hak cakap? Hak berzikir baru-baru ni, hak baru-buat ni. Tuan-tuan agak-agak Nabi marah tak? Kali ke Wahabi, marah, bidak sesat, Nabi tak buat apa? Kamu kata pandai-pandai buat, sesat. Nabi tak marah, tuan-tuan. Dan berdasarkan benda ni, sahabat Nabi pun tidak berfikir sempit macam Wahabi. Kalau sahabat berfikir sempit, Nabi tak buat, tak boleh buat, sahabat tak boleh buat. Tiba-tiba sahabat dah buat. Baik, Nabi kata, qala ana, siapa yang bercakap tadi? Saya, Rasulullah. Nabi jawab apa? Jawab Nabi, ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuhal awal. Masa kamu cakap tadi, aku melihat lebih 30 malaikat berebut-rebut nak catat apa yang cakap tadi, siapa hak lebih awal catat. Malaikat berebut nak catat apa hak dia sebut. Masya Allah, ini kan Nabi nak marah, nak kata bid'ah sesat, dah rupanya. Tuan-tuan, hadis Imam Bukhari, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan hadis Bukhari, kitabnya Fathul Bari, tebal kat tu. Saya ada kitab ni. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar, wastadalla bihi ala jawaz ihdathi zikri fi salah ghair ma'thur idza kana ghair mukhalif lil ma'thur. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar sebut, berdasarkan hadis ini menjadi dalil harusnya mengadakan zikir baru dalam sembahyang, zikir yang tidak maksud daripada Nabi pun, dengan syarat tidak menyalahi zikir yang maksud. Siapa kata ni? Ulama besar, tuan-tuan, bid'ah hadis, ulama hadis bermazhab Syafi'i. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani kata azhar kalau dalam sembahyang boleh, luar sembahyang tak boleh. Boleh, dengan syarat tak menyalahi zikir yang maksud. Jadi kalau kita kata zikir Allah Allah tu tak ada hadis, memadai dengan hujah ini untuk membolehkan. Tapi hakikatnya memang ada hadis yang kita dah baca tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betul tak ni? Okey, takut silap jam. Yang kedua tuan-tuan, hujah yang kedua, di mana Ibn Qayyim, Ibn Taimiyah dia menyebut zikir Allah Allah ni isim mufrad, satu perkataan, tak difahami. Bila tak difahami, tak boleh dijadikan zikir. Azhar jawab, dia sebut wa amma zikru bil lafzil mufrad ka Allah, adapun zikir dengan lafaz mufrad seperti Allah atau Ar-Rahman, fa innahu mudada wa harfu nidaihi wal mudada min aqsamil kalam al-mufid li'annahum awwalu harfan nida' bi makna adu. Baik, kata ulama Azhar dia sebut, adapun dengan zikir mufrad, lafaz satu perkataan seperti Allah, Allah, Allah atau Ar-Rahman, sebenarnya dia adalah munada, ayat seru. Ayat seru yang dibuang tanda seru. Yang dibuang kata seru, yang dihazaf kata seru. Dan dalam bahasa Arab, munada ni, ayat seru ni termasuk dalam ayat kalamul mufid, ayat yang difahami. Allah Allah ni asalnya ya Allah. Tapi kata Arab dibuang perkataan ya tu, wahai Allah. Wahai Allah, dibuang perkataan wahai tu, tinggal Allah, Allah, Allah. Dibuang perkataan kata seru tadi. Dan kata Azhar, la wa hasbu harfin tidak jaizun. Membuang kata seru ini dalam ayat suatu perkara yang banyak digunakan dalam bahasa Arab. Kita pun sama tuan-tuan. Kita sendiri panggil kita. Kita panggil apa? Minah, oh Minah kan? Ada wahai Minah. Ada? Tak ada. Kalau kita panggil Minah, tak nyauk dia. Dia pun pergi kat dia. Minah. Pergi balik. Tak nyauk. Mak panggil tak nyauk. Mak, pasal tak tahu. Sebab isim mufrad mak, satu perkataan tak faham. Boleh gitu. Oh, ni auta ni lempang sikit dia tak ni. Kan? Sama jugalah. Maksud Minah tu wahai Minah lah. Sama Allah, Allah, Allah ni wahai Allah. Aku menyerumu Allah. Maksudnya begitu.
Jadi nak kata Allah ini isim mufrad yang tak difahami, tak boleh buat zikir, salah. Sebab dia termasuk dalam ayat mufidah, sebab dia ayat munada. Munada termasuk dalam ayat mufidah, ayat yang difahami. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, tertolak hujah yang mengatakan zikir Allah ni tak berguna pasal tak difahami. Salah. Orang yang belajar bahasa Arab dia akan faham. Itu ayat munada. Ayat munada termasuk dalam jumlah mufidah ayat yang difahami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita berkaitan dengan zikir Allah. Okey. Saya buka soalan. Kita ada masa 5 minit lagi. 5 minit lagi saya buka soalan kalau ada soalan. Ada apa soalan? Silakan. Ya. Okey. Terima kasih. Baik, sahabat kita bertanya apa hukum cuci kuil? Banjir baru-baru ni, soalan sensasi. Banjir besar baru-baru ni, adalah orang Hindu pergi cuci masjid, kita orang Islam pun pergi cuci kuil, balas balik. Apa hukum cuci kuil? Tuan-tuan, saya jawab ni dengan jawapan ulama' ya, bukan jawapan saya. Tuan-tuan boleh refer dalam ulasan mufti wilayah. Tarik dan buka dalam laman web rasmi pejabat mufti, ada dalam tu saya tak ingat Al-Kafi ke berapa saya tak ingat. Ada situ hukum membina kuil, menyuci kuil termasuk sekali lah. Pandangan jumhur ulama mengatakan haram kita buat kerja bina kuil, cuci kuil tak boleh, haram. Ni pandangan jumhur ulama. Nah ustaz, ni kan kebajikan. Kita nak buat kebajikan, tuan-tuan pergi cuci rumah agama Hindu, dengan agama Kristian boleh, tak ada masalah. Atas dasar kemanusiaan, cuci rumah boleh. Adapun cuci kuil dia merupakan ibadah khusus. Ibadah khusus tak boleh. Kita pakai ibadah pun haram. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, dia termasuk kaum tersebut. Kata ulama, penyerupaan ni penyerupaan yang khusus untuk ibadat. Orang kafir, pakaian ibadah ke, perbuatan ibadah ke, hak ni haram. Tuan-tuan pakai pakaian Sami Buddha tu, tak boleh, haram. Pakai topi Santa Claus, haram. Pandangan jumhur haram. Ada fatwa kebangsaan, jadi yakin dia pun mengharamkan. Pasal itu pakaian yang khusus untuk ibadah orang kafir. Tapi kalau kebudayaan yang tak pakai ibadah tak masalah. Kita orang Melayu nak pakai baju budaya India ke, baju budaya Cina ke, boleh selagi tak melanggar syariat, tutup aurat sebagainya. Bila melanggar syariat haram lah. Jadi benda-benda yang berkaitan dengan ibadah orang kafir haram. Kita suci rumah mereka bermakna kita mendorong mereka supaya boleh menyembah berhala. Sembahan berhala itu pada agama kita haram. Memang Islam menghormati kebebasan beragama, tak dinafikan. Tetapi bukan bermaksud kita boleh buat kerja menolong menyembah berhala. Tak boleh. Faham tak? Mana hujahnya? Hujah jumhur ulama ayat Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kamu tolong menolong dalam perkara kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu, jangan tolong menolong 'alal ismi, di atas dosa. Sembahan berhala tu dosa. Faham tak? Kena beza tu, beza dosa dengan apa namanya kebebasan beragama, kena beza. Mereka nak mengamalkan cara mereka, silakan. Sebab tu tuan-tuan, orang Islam masuk dalam perang habis sendiri pun, bila orang Islam masuk dengan orang kafir, haram mereka merobohkan rumah ibadah, haram. Kerana Islam menghormati kebebasan beragama. Tetapi bukan bermaksud kita ni boleh bertoleransi dengan beragama, sembah agama dia ke, tolong agama dia beragama, tak boleh. Jadi wala ta'awan, jangan kamu tolong menolong alal ismi, di atas dosa, wal udwan, dan permusuhan. Dalam kaedah dia, ar-ridha bil kufri kufrun. Kita redha kepada kekufuran, suatu perkara kufur. Wa ridha bil maksiati maksiatun. Redha dengan maksiat, satu perkara maksiat. Orang buat maksiat tengok ada, seronok kita tengok. Kita dapat dosa walaupun kita tak buat. Orang buat kufur, kita redha. Ya, dapat dosa tuan-tuan. Faham tak? Jadi pandangan jumhur ulama sekali lagi saya sebut, haram kita gotong royong pergi cuci kuil ke gereja ke, haram. Tapi kalau suci rumah mereka, rumah penganut Hindu, penganut Kristian, tak ada masalah atas dasar Islam, ya silakan, tak ada masalah sikit pun. Sebab Quran pun sebut, nah,
la yanhaakumul ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tuqsitu ilaihim an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Ta'ala tak larang kamu untuk kamu buat baik dan berlaku adil kepada orang kafir yang tidak memerangi agama kamu dan tidak berniat untuk mengusir kamu daripada tanah air kamu. Boleh buat baik, tapi dalam beragama tak boleh, tuan-tuan. Dalam beragama khusus tak boleh. Ini pandangan jumhur ulama. Walau bagaimanapun dalam ulasan mufti wilayah disebut ada satu pandangan yang lemah, pandangan daripada satu pandangan kecil daripada mazhab Hanafi yang membolehkan. Satu pandangan mazhab Hanafi yang membolehkan. Jumhur ulama mengharamkan. Yalah. Wallahu taala alam. Setakat saya pada hari ini masa pun dah kecukupan. Mudah-mudahan tuan-tuan mendapat manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله مني ومنكم.